Saya jadi bosan berhadapan dengan kerana Harun Fadilah dan Datuk tidak habis-habis dengan persoalan keluarga. Dan saya tidak berdaya keluar dari suasana yang menjemukan itu. Saya tidak berani menyatakan rasa bosan itu kepada Datuk. Takut kena herdik. Mahu atau tidak, terpaksa menjadi manusia pendengar yang paling setia di dalam suasana yang sungguh menjemukan perasaan. Secara mengejut telapak tangan kiri Datuk menepuk lantai. Dengan serta-merta dia bangun seperti mahu membuka buah silat. Bersama wajah yang tenang, Datuk mendadak melangkah ke pintu. Hus, Datuk mendengus dan serentak dengan itu dia menolak daun pintu. Aneh sungguh, pintu yang diselat terbuka sendiri. Angin malam pun merempuh masuk. Sambil berdiri di muka pintu, Datuk merenung ke arah halaman Istana Maimun. Lagi apa katanya Ron? Datuk memusingkan badan, membelakangi halaman Istana Maimun merenung ke arah saya dan Harun Fadilah. Arwah memberitahu saya, semua rahsia, semua pantang larang sudah diceritakan kepada Memanda semasa hayatnya. Bila sampai masanya Memanda akan menolong jika diminta. Suara Harun Fadilah tersangkut-sangkut. Mukanya nampak cemas. Angin malam bertambah hebat merempuh masuk membawa kertas dan dedaun ke ruang tamu. Beberapa ketul berbatu kecil berterbangan menghentam belakang Datuk. Dengan pantas Datuk memusingkan badan lalu merapatkan kembali daun pintu yang terbuka. Perlahan-lahan Datuk melangkah ke arah kami, terus duduk bersila di tempat semula. Ada sesuatu yang ganjil dapat saya rasakan pada diri Datuk. Dia berhadapan dengan kami. Mata kami dengan matanya berlagu tetapi dia tidak melafazkan sepatah kata. Dengan tenang, sepasang tangannya didakap ke dada. Kedua-dua belah kelopak matanya dirapatkan dan sepasang bibirnya bergerak-gerak. Kerana akrab dengannya, saya dapat membaca gerak bibirnya. Saya pasti Datuk membaca surah Yasin hingga tamat. Perlahan-lahan Datuk membuka kelopak mata. Seluruh dahinya berpeluh dan beberapa bahagian bajunya basah kerana peluh. Dari arah dapur terdengar seperti ada orang yang berjalan. Dengan secara tiba-tiba saja, bulu roma saya tegak berdiri. Datuk renung muka Harun Fadilah dengan wajah serius. Dalam rumah ini ada bilik larangan dan Datuk berhenti bercakap. Badannya tertolak ke belakang seperti ada yang menolaknya. Bersusah payah Datuk membetulkan kedudukan tubuhnya kembali. Bila dirasakan cukup selesa, sepasang mata Datuk mula melilau ke setiap sudut ruang. Dan renungan itu terpaku pada daun pintu yang bermanggakan tembaga putih. Tidak berkelip Datuk merenung ibu kunci yang tergantung di situ. Agaknya, bila aku boleh berjumpa dengan si Nonong Run, dengan segera Datuk mengalih pandangan dari pintu bilik bermangga tembaga putih ke wajah Harun Fadilah yang nampak resah tidak menentu. Seluruh wajah Harun Fadilah berada dalam anak mata saya. Penuh debar saya menanti jawapan yang bakal dituturkan oleh Harun Fadilah untuk Datuk. Terlalu lambat rasanya Harun Fadilah mahu membuka mulut. Jawapan dari Harun Fadilah menentukan sama ada saya berpeluang untuk melihat rupa kakak sulungnya. Memang, saya teringin sekali mahu melihat kecantikan paras rupa si Nonong sebagaimana yang didakwa oleh Datuk. Adakah Nonong lebih cantik dari Mia gadis keturunan harimau? 2 hari lagi Memanda, suara Harun Fadilah penuh keyakinan. Dia menarik dan melepaskan nafas. Dan kali ini, biji mata Datuk yang bercahaya ditentangnya. Kalau begitu, aku tunggu kepulangannya. Datuk tegakkan batang leher, sinar matanya memancarkan sebuah keyakinan. Itulah yang sebaik-baiknya dan itulah yang saya harapkan. Wajah Harun Fadilah dibalut keriangan. Senyum pun berlari di kelopak bibirnya. Suara alunan biola dan gendang dari halaman Istana Maimun sudah lama berhenti. Deru kereta sudah agak berkurangan tetapi lampu jalanan terus mengedip. Kedinginan malam terasa menggigit kulit. Masalah Nonong sudah tidak menjadi bualan atau perbincangan utama antara Harun Fadilah dengan Datuk. Jam tua di dinding pun berdenting 11 kali. Mengantuk, soal Harun Fadilah bila dia melihat saya menguap panjang. Boleh tahan lagi, saya menjawab. Harun Fadilah senyum. Dia sudah menyediakan bilik yang berasingan untuk saya dan Datuk. Bilik besar yang berdepan dengan beranda untuk Datuk. Saya disuruh tidur di bilik kecil bersebelahan dengan bilik yang pintunya bermangga tembaga putih. Pada mulanya, saya berhasrat tidak mahu tidur di bilik yang ditawarkan. Sebabnya, bukan apa-apa. Setiap kali saya memandang mangga tembaga putih yang tergantung di pintu, terasa seram dan bila direnung lama-lama, pandangan saya jadi berpinah-pinah.
Kepala terasa pening, tekak jadi loya dan mahu muntah. Bila difikirkan, mungkin itu adalah perasaan semata-mata. Hasrat itu saya batalkan. Lagipun jarak antara bilik saya dengan bilik Datuk tidak jauh. Jika terjadi sesuatu yang di luar dugaan saya boleh memanggil atau berlari saja ke bilik Datuk. Saya menguap lagi, entah kali yang keberapa saya sendiri tak tahu. Nampaknya kamu dah mengantuk. Pergilah tidur. Harun Fadilah tersenyum ke arah saya. Barangkali dia sudah menghitung berapa kali saya tersengguk. Kalau tidak, masakan dia boleh memberikan komentar sedemikian, fikir saya. Pergilah tidur, Datuk menyokong saranan Harun Fadilah tadi. Saya segera patuh dengan saranan mereka berdua dan terus bangun. Dengan dada yang berdebar saya melangkah ke bilik bermangga tembaga. Sebelum mangga tembaga disentuh, saya renung ke arah Harun Fadilah dan Datuk. Tidak berkunci, mangga kecil sengaja ditaruh di situ. Terang Harun Fadilah, tolak saja pintu tu. Saya amati penjelasan itu dengan wajah tenang dan senyum. Kedudukan mangga, saya alihkan dan daun pintu ditolak. Suis lampu saya petik. Seluruh ruang bilik terang benderang. Ada katil bertilam tebal dengan cadar kain berwarna belang harimau. Sarung bantalnya pula kain yang bercorak kulit ular sawa. Bantal peluk dengan sarung kain yang bercorak kulit buaya. Ada meja kecil dan lampu untuk membaca. Terdapat beberapa buah majalah hiburan terbitan Kota Medan. Bersebelahan susunan majalah terdapat sepasang patung kuda sedang berlaga yang dibuat daripada kayu keras. Patung yang sudah dikilat dengan sejenis kimia nampak bercahaya. Bila kaki patung itu disentuh dengan hujung jari, seluruh sendi tangan saya seperti terkena kejutan elektrik. Saya batalkan hasrat hati untuk menyentuh atau melurut seluruh badan patung tersebut. Tingkap kamar saya buka, kelihatan kabus nipis mula bangkit. Kubah Masjid Raya jelas kelihatan. Sekumpulan kelawar liar berterbangan sambil berbunyi. Melepaskan makanan, buah yang digonggong, menimpa pondok burung merpati berdekatan. Kerana terkejut beberapa ekor burung merpati berterbangan. Saya terperanjat, kumpulan kelawar liar itu terus menyerang burung merpati yang terbang tidak keruan di malam kelam. Seekor merpati yang menjadi mangsa, entah macam mana masuk ke bilik, jatuh terkapar di lantai hujung katil. Burung itu menggelepar kesakitan sebelum keras dan kaku di lantai. Merpati malang itu saya periksa dengan teliti. Satu persatu bulu lehernya saya selak dan saya temui dua lubang kesan gigitan dari gigi yang tajam. Ada darah beku di situ. Tiba-tiba terdengar bunyi yang pelik dari arah bumbung bilik. Merpati di tangan, saya lepaskan. Mata saya merenung ke langit bilik. Seekor kelawar berbadan besar, bermata merah menyeringai ke arah saya sambil membuka sayapnya lebar-lebar. Kelawar besar itu menjerit, mempamerkan gigi dan siungnya yang tajam. Suara yang dikeluarkannya sekejap kasar, sekejap halus dalam berbagai bentuk dan irama yang menyeramkan. Matanya bertambah merah menyala. Saya jadi cemas, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya terfikir untuk mengusir kelawar ganjil yang bergayut di langit bilik dengan patung kuda berlaga ke arahnya. Bila tangan saya menyentuh badan patung dengan segera kelawar menyambar patung tersebut lalu dicampakkan ke atas tilam. Saya tergamam. Keluarlah, jangan ganggu aku, kata saya ke arah kelawar yang terbang berlega-lega di ruang bilik. Bagaikan mengerti dengan bahasa yang saya ucapkan, kelawar ganjil menyambar bangkai merpati lalu dibawa keluar. Dengan serta-merta daun tingkap saya rapatkan. Saya berdoa, semoga peristiwa tersebut tidak akan berulang lagi. Patung kuda berlaga yang berada di atas tilam segera saya ambil dan meletakkan kembali di tempat asalnya. Perlahan-lahan badan direbahkan. Mungkin kerana keletihan atau terlalu mengantuk, saya terus terlelap. Kira-kira jam 2 pagi, saya terjaga. Ibu jari kaki kiri bagaikan disentap sesuatu. Dengan segera, saya melompat dari katil lalu memetik suis lampu. Di bawah sinar lampu panjang, setiap sudut ruang bilik, malah bawah katil saya jenguk, mencari makhluk yang menyentap ibu jari kaki kiri hingga saya terjaga dari tidur. Tidak ada apa-apa yang saya temui. Saya berusaha menyambung tidur yang terganggu. Tetapi, usaha itu tidak berhasil. Puas saya rapatkan kelopak mata. Peluk bantal guling. Pusing kiri pusing kanan menulentang dan menyarap. Semuanya tidak menjadi. Akhirnya, terus duduk memeluk kepala lutut.
Fikiran saya terus bercelaru. Wajarkah saya pergi ke bilik Datuk? Tiba-tiba terdengar daun pintu bermangga tembaga putih ditolak dari luar dan dituruti dengan bunyi telapak kaki orang berjalan dalam bilik. Tidak lama berselang, terdengar suara orang yang bercakap sendirian. Bila suara orang bercakap itu hilang, terdengar bunyi kain dikoyak bertalu-talu. Bau kemenyan mula menusuk lubang hidung. Serentak dengan itu terdengar bunyi dinding dicakar dan ditumbuk. Suara kelawar dan cengkerik saling tingkah meningkah di luar rumah. Sayup-sayup kedengaran suara salakan anjing liar. Bau kemenyan bertukar bau hangit seperti bau rambut yang dibakar. Suasana yang terjadi membuat saya cemas dan menggigil. Tetapi, hati kecil saya membuat keputusan agar tabah menghadapi keadaan yang gawat itu. Ayat-ayat dari Al-Quran segera saya baca. Peliknya, makin kerap saya baca ayat-ayat Quran, makin kuat pula bunyi papan dinding dicekar. Suara kelawar dan cengkerik makin keras. Bau rambut dibakar terus mencucuk lubang hidung. Suara orang bercakap sendirian makin rancak diselang-seli dengan suara orang ketawa dan batuk-batuk kecil. Saya harus mendapatkan Datuk. Saya membuat keputusan dan terus berdiri. Tiba-tiba lampu dalam bilik padam. Batang leher saya disentuh oleh sepasang tangan berbulu. Bila mahu menjerit minta tolong, telapak tangan berbulu tebal menekuk mulut. Dengan penuh kekuatan saya meronta-ronta. Dalam perjuangan antara hidup dan mati itu, lampu dalam bilik bercahaya kembali. Apa yang mesti saya lakukan? Tidak wajar rasanya mengganggu Datuk. Biarlah saya hadapi semuanya ini. Rasanya, saya mampu berhadapan dengan cubaan syaitan laknat ini. Sambil menggenggam penumbuk saya membuat keputusan nekat. Dengan semangat dan keyakinan yang tinggi, katil saya renung. Bantal, kebah, buku dan cadar berserakan. Aneh, saya diganggu oleh telapak tangan berbulu di lantai. Kenapa pula barang di atas katil yang bertaburan di dalam 1000 persoalan yang belum selesai? Saya menarik nafas dalam-dalam sambil menjeling ke sudut bilik. Ada kesan telapak kaki di lantai, bisik batin saya, setelah sepasang anak mata tertumpu ke arah tanah merah yang masih basah, membentuk bekas telapak kaki. Setelah diamati, telapak kaki itu memang ganjil, bukan telapak kaki manusia. Panjangnya lebih dari 12 inci, lebarnya hampir 7 inci. Ibu jarinya berbentuk seperti anak lesung batu. Jumlah jarinya lebih dari 12 jari. Dalam tumpukan tanah liat merah, terdapat bulu yang berwarna kekuning-kuningan yang panjangnya saya kira lebih dari 2 inci. Saya terpegun dan terkaku berhadapan dengan keadaan yang tidak pernah saya fikirkan. Suara-suara ganjil yang menyeramkan dari bilik sebelah kian gamat dalam berbagai-bagai nada. Malam yang dingin terasa membahang. Suara cengkerik, suara anjing liar dan burung-burung malam terus berbunyi. Terdengar suara wanita mengeluh, mengerang, merayu minta dikasihani. Tidak lama berselang, terdengar suara orang membaca mentera dan jampi serapah. Perasaan saya terus berperang, sama ada mahu memanggil Datuk atau tidak. Setelah diteliti dan ditimbang secara terperinci, biarlah Datuk dengan urusannya. Biarlah Datuk membaca Al-Quran dan melakukan sembahyang sunat. Tugas yang bakal dilakukannya bukanlah sesuatu yang mudah. Keputusan muktamad segera saya rumuskan. Dengan tenang, saya duduk bersila di lantai dekat pintu. Rasanya cukup selamat berada dekat pintu. Kalau ada apa-apa yang tidak saya senangi, mudah bertindak, mudah buka pintu lalu berlari masuk ke bilik Datuk minta bantuan. Sambil duduk bersila saya manfaatkan kekuatan lahiriah dan batiniah agar kelopak mata tidak terkatup, tidak rasa mengantuk. Begitulah, antara sedar dengan tidak, bunyi yang gamat di bilik sebelah terus berlaku. Saya persetankan semuanya itu. Terpancut dari mulut saya. Pintu bilik terus diketuk bertalu-talu dengan kuat sekali. Tama, terdengar suara memanggil nama saya. Saya membisu sambil memasang telinga. Boleh jadi yang menyeru nama saya itu suara syaitan. Tidak wajar dilayan. Kalau dilayan nanti diri sendiri yang masuk perangkap dan binasa. Tama buka pintu ni. Setelah saya yakini bahawa itu adalah suara Datuk, pintu segera saya buka. Wajah Datuk nampak serius. "Kamu berwirid, Tama?" tanya Datuk. Saya tersengih sambil menggelengkan kepala. "Habis, apa yang kamu buat? Berjaga tidak tentu fasal. Saya tak boleh tidur, Tok. Ada sesuatu yang mengganggu kamu, Tama."
Saya anggukkan kepala. Datuk langkah, 3 langkah ke hadapan. Matanya merenung ke arah tilam dan bantal yang bertaburan atas katil. Kening Datuk berkedut bila dia melihat longgokan tanah hitam di lantai. Tadi, warna tanah liat itu kemerah-merahan, entah bila pula bertukar menjadi hitam bagaikan arang. Semuanya itu membuat saya resah semacam. Datuk renung batang hidung saya kembali. Keluh Datuk, patutlah sepanjang malam aku resah semacam, sambung Datuk. Datuk melangkah lagi, lebih jauh ke tengah ruang bilik. Kali ini anak matanya melilau, apa yang di dalam bilik direnungnya dengan teliti. Bila melihat patung kuda berlaga, dia menggigit bibir sambil menelan air liur. Saya lihat kelopak mata kirinya mengecil dan anak mata kirinya bagaikan berhenti di pinggir kelopak mata tersebut. Bagaikan ada sesuatu yang dapat dilihatnya dari patung kuda berlaga itu secara kebatinan. Dah dekat waktu subuh, pergilah mandi. Boleh kita berjemaah di Masjid Raya, aku dah selalu sembahyang di situ. Kamu, baru inilah kali pertama, lembut suara Datuk dalam suasana subuh yang dingin. Ya Tok, kalau begitu, aku tunggu kamu di luar. Baik Tok, Datuk melangkah keluar, saya masuk ke bilik air. Setelah mandi dan menukar pakaian, saya segera mendapatkan Datuk yang menunggu di beranda. Saya kira berseorangan, rupa-rupanya Harun Fadilah berada di situ. Tanpa membuang masa, kami segera meninggalkan rumah menuju masjid. Sebab saja sampai di perkarangan Masjid Raya, azan subuh pun dilaungkan. Terasa syahdu dan sayu sekali meresapi kalbu tanpa disedari air mata mengalir. Jumlah para jemaah juga agak ramai. Hampir semuanya mengenali Harun Fadilah, malah ada yang berpatik dan berengku dengan Harun Fadilah. Saya agak terkejut, beberapa orang daripada jemaah itu bersalaman dan berpelukan dengan Datuk. Agaknya kenalan lama Datuk. Mana yang tidak mengenali Datuk? Harun Fadilah segera menjalankan peranannya. Lebih daripada 20 orang para jemaah yang bersalaman dengan kami, saya dan Datuk, cukup beramah dan mesra. Mereka bertanya suasana politik tanah Melayu, kemajuan yang diperolehi rakyat bumi putera setelah bebas dari cengkaman penjajah Inggeris. Hampir semuanya bercakap dalam logat Melayu Riau Johor.